Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa nahaja manhajahu wa jahada fillah haqqa jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan Allah pada kita semua dapat kita bersama-sama pada pagi ini berada di surau ini untuk meneruskan pengajian kita. Kitab yang kita baca ialah Muniyatul Musalli, kitab yang berkaitan dengan sembahyang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menambahkan ilmu dan memberikan manfaat pada ilmu di dunia dan akhirat. Muka surat 5. Bagi yang ada kitab muka surat 5, cara bersembahyang situ kan. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi qira'ati kitabih bid-darain. Berkata pengarang kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita dengan baca kitabnya di dunia dan akhirat. Cara bersembahyang. Kita nak sembahyang ataupun solat, kita takbir, kita baca Fatihah, kita rokok, itu disebut cara nak sembahyang. Maka cara bersembahyang ni kita ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita reka sendiri, bukan ulama reka. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bersembahyanglah seperti mana kamu melihat aku bersembahyang. Kita hendaklah mengikut apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diambil daripada ulama umat Islam yang terdahulu hingga kepada ulama yang kemudiannya, seperti yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Mereka ini dianggap orang yang tetap dalam mengerjakan sembahyang dan memeliharakannya. Kita sembahyang ni kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli, fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Bersolatlah kamu seperti kamu melihat aku bersolat. Maka apabila masuk waktu, hendaklah berazan seorang dari kamu, dan hendaklah menjadi imam oleh yang terlebih tua ataupun yang alim dari kamu. Nabi suruh kita sembahyang sebagaimana kita lihat dia sembahyang. Kita tak tengok Nabi sembahyang, dan kita memang tak boleh tengok Nabi sembahyang, sebab Nabi dah lama meninggalkan kita. Maka ulama dalam mensyarahkan hadis ini terbahagi kepada 2 golongan. Pertama sekali, makna melihat di sini ialah sahabat-sahabat Nabi melihat
lihat Nabi sembahyang. Kemudiannya orang yang selepas sahabat Nabi tengok sahabat Nabi sembahyang. Orang selepas itu tengok orang sebelum itu. Sampailah pada kita hari ini. Itu makna tengok. Maknanya kena pergi tengok. Maknanya kalau kita nak sembahyang betul dengan sembahyang Nabi, kena pergi tengok ulama sembahyang. Pergi tengoklah. Dia duduk sembahyang, kita tengok dulu. Kemudian bila kita reti, kita sembahyang. Maknanya kita sembahyang dengan betul lah. Tak reti lagi pun kena sembahyang juga. Tapi dalam proses nak memperbaiki. Itu satu. Yang kedua, ulama kata melihat di sini makna dia alima, tahu. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu ada maklumat tentang aku sembahyang. Maknanya kita boleh, walaupun kita tak tengok Nabi sembahyang, tapi orang sahabat-sahabat yang tengok Nabi sembahyang, dia menceritakan. Dia cerita saja. Oh, rokok lagu ni, sujud lagu ni, iktidal lagu ni, angkat takbir lagu ni. Maka kita tu ada ilmu maklumat. Maka kita pun sembahyang mengikut ilmu itu, mengikut maklumat itu. Maka betul, kedua-duanya betul. Kedua-dua betul. Maknanya kita tak erti lagi sembahyang. Lepas tu mari orang ajar kita sembahyang. Dia ajar kita. Walaupun kita tak tengok dia sembahyang macam mana, tapi dia ajar kita. Dia ajar kalau nak mula dengan takbir dia begini. Lepas tu baca Fatihah begini. Lepas tu rokok begini. Iktidal begini. Sujud begini. Sampai habis. Maka kita dah ada ilmu tentang sembahyang. Walaupun kita tak tengok dia sembahyang, kita dah boleh sembahyang. Maka kita pun sembahyang dengan ilmu itu. Maka sah sembahyang kita. Dikira. Walaupun kita tak tengok macam mana dia sembahyang zuhur, betul lagi tu kan. Macam mana dia sembahyang asar, macam tu kan. Kita tak tengok pun, tapi kita alima, kita mengetahui maklumat sebagaimana Nabi sembahyang. Orang yang adil, ulama-ulama yang kita yakin menyampaikan kepada kita, Nabi buat lagu ni, Nabi buat lagu ni, Nabi buat lagu ni, maka kita ikut Nabi buat tu dengan maklumat yang kita ada, sah sembahyang kita. Maknanya orang yang nak sembahyang ni, dia kena ada ilmu lah, paling kurang. Hak bagus lagi, dia pergi tengok ulama-ulama sembahyang. Dia pergi perhati macam mana dia rokok, oh macam ni. Macam mana dia sujud, macam ni. Macam mana dia baca Fatihah, macam ni. Macam mana dia duduk tahiyat, macam ni. Sebab itulah disebut oleh guru saya, ustaz saya lah, mengaji di Syria tu, Syekh Rusdi. Dia kata kita ni pelajar-pelajar agama ni kena sembahyang biar elok. Sebab orang tengok kita. Orang awam dia tengok kita. Dia mungkin nak tanya malu. Tak? Maka dia tengok, oh ustaz ni buat lagu ni, buat lagu ni juga. Oh ustaz ni buat lagu ni juga. Kalau ustaz tu tak sembahyang betul-betul, tak elok-elok, maka orang tiru dia hak sembahyang tak elok. Maknanya walaupun benda tu sunat, tapi dia kena buat bagi comel, bagi elok. Bahkan disebutkan oleh tu saya tu, dia kata kita hak mengaji agama ni, walaupun sembahyang sunat selepas daripada fardu itu sunat, tapi kita ni kena sembahyang. Sebab orang tengok kita. Bila kita pun hak mengaji pun tak sembahyang, hak tak mengaji lagi awal tak sembahyang. Tak? Dia tahu ustaz pun tak sembahyang sunat pun. Tak? Kami takkan nak lebih dari ustaz. Kami bukan tak mau sembahyang, kami nak sembahyang. Tapi nampak ustaz pun tak sembahyang, kami pun tak sembahyang juga. Makna itu. Sebab apa? Sebab kita melihat, masyarakat melihat. Maka satu dengan melihat,
satu lagi dengan kita mengaji. Begini adaan ni. Habis itu. Bagi solat itu ataupun rupa sembahyang. Rupa sembahyang. Rupa dia. Tak ada cara kita nak sembahyang ni kena buat serupa Nabi sembahyang. Atau hak Nabi sembahyang ni macam mana? Macam ni. Bagi sembahyang ada dua rupa. Ia tidak lengkap dan sempurna, melainkan dengan ada kedua-dua rupa ini, iaitu rupa luaran yang sempurna dan rupa dalaman hakiki, hakikat batin. Rupa luaran ialah syarat. Syarat itu adalah sebagai ruhnya. Ini rupa luaran. Dia pengarang kita ni, dia bagi dua. Bagi dua sembahyang. Ada dua rupa, dua pandangan, sudut pandang. Satu zahir, kedua batin. Kedua-dua ni kena betul. Kedua-dua ni kena betul. Kena ikut Nabi betul-betul. Tak boleh zahir saja betul, batin tak betul. Batin saja betul, zahir tak betul, tak boleh. Maka dia sebut kita syarat itu adalah sebagai ruhnya. Syarat tu sebagai ruh. Dia umpamakan sembahyang itu seperti satu tubuh, seperti satu orang. Sembahyang tu macam satu orang. Dalam kitab yang lebih besar, kitab Iqna' adalah berkata Khatib Al-Syarbini, qad syubbihatis salatu bil insan farruknu ka ra'sihi wasyartu ka hayatihi wal ba'du ka a'da'ihi wal hay'atu ka sya'rihi. Tasbih makna ni contohkan ataupun dimisalkan solat itu dengan manusia. Sembahyang ni seperti manusia. Sembahyang ni apa? Sembahyang ni seperti seorang manusia. Rukun itu seperti kepalanya. Rukun sembahyang, 13 rukun itu seperti kepala. Syarat itu seperti hidupnya, iaitu ruhnya. Syarat tu ruh. Syarat ni mana? Syarat ni hak di luar daripada sembahyang. Tapi kalau dia tak dibuat, tak sah sembahyang. Dia duduk luar sembahyang, syarat. Ab'ad itu, sunat ab'ad itu seperti anggotanya, tangan kaki. Dan sunat hay'ah itu seperti bulunya, rambutnya. Yakni bulu yang dihiasikan dengannya seperti janggut, rambut dan sebagainya. Berkata juga Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, farruknu was-sujudu wal-qiyamu wasairul arkani tajri minha majra al-qalb wal-ra'si wal-kabid idh yafutu wujudu as-salati bifawatiha was-sunanu allati dhakarnaha min raf'il yadaini wa du'a'il istiftahi والتشهد الأول تجري منها مجرى اليدين والعينين والرجلين ولا تفوت الصحة بفواتها كما لا تفوت الحياة بفوات هذه الأعضاء وأما الهيئات وهي ما وراء السنن فتجري مجرى أسباب الحسن من الحاج